Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan membentangkan berkenaan dengan tajuk pembentangan, iaitu pengaplikasian konsep wakaf dalam sukuk daripada subjek pasaran wang dan modal Islam. Jadi kami terdiri pada dua ahli kumpulan. Saya yang bernama Muhammad Adil Rafiq Muhammad Kamil dan rakan saya sendiri Muhammad Luqman Hakim dan Muhammad Syarif. Jadi di sini kami akan membentangkan lima isi kandungan yang terdapat dalam kajian yang kami buat. Yang pertama adalah konsep wakaf, yang kedua adalah kepentingan dan peranan wakaf, yang ketiga adalah pengurusan dan pentadbiran wakaf di Malaysia, yang keempat cabaran pengurusan wakaf, dan yang terakhir adalah konsep sukuk dan pengaplikasian sukuk dalam wakaf. Jadi untuk pendahuluan, apakah itu sukuk ataupun sukuk wakaf ni yang kita nak tahu sangat. Jadi secara rasanya sukuk ni merupakan suatu ikatan perjanjian bertulis di antara peminjam sukuk dengan pemilik sukuk yang menyatakan perihal pembayaran modal ataupun hutang sendiri secara tertangguh yang telah dilaburkan oleh pemilik sukuk dengan sejumlah wang keuntungan berkadaran tertentu sehingga tamat tempoh waktu matang yang didagangkan di pasaran modal dalam Islam ataupun secara pelaburan dalam satu produk pelaburan dan pembiayaan. Jadi kita teruskan dengan konsep wakaf oleh Saudara Luqman. Seterusnya kita akan memahami dulu konsep wakaf. Konsep wakaf kita dapat lihat daripada pelbagai ulama, salah satunya daripada Al-Marbawi. Dia ambil konsep wakaf ni, dia mengatakan wakaf ni adalah kata terbitan daripada kata dasar wakafah yang berasal yang bererti menahan atau menegah sesuatu. Daripada seterusnya daripada Al-Khatib Al-Syarbi ni, wakaf mengikut istilah bahasa iaitu al-habs yang menentukan makna menahan. Istilah syarak adalah menahan sesuatu harta supaya hanya boleh digunakan untuk mendapatkan manfaatnya sahaja dengan menekankan zatnya. Seterusnya adalah daripada Ibnu Qudamah dari mazhab Hanafi. Dia mengatakan wakaf adalah lahan yang asal iaitu harta yang harus dimanfaatkan dan memberikan hasilnya. Selain itu daripada Al-Dusuki, konsep wakaf yang diberikan adalah wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu harta yang dimiliki kepada orang yang berhak dengan satu akad dalam jangka masa tertentu sesuai dengan kehendak pewakaf. Seterusnya kita akan melihat kepada kepentingan dan peranan wakaf terhadap masyarakat. Amalan wakaf secara amnya amalan wakaf ini telah lama dipraktikkan dalam kehidupan orang Islam. Namun masih ada harta wakaf yang terbantut dan kebanyakan masyarakat Islam menganggap wakaf hanya tertumpu kepada pembinaan masjid dan sekolah. Tetapi itu salah. Wakaf, kalau dilihat wakaf am, ianya lebih terbuka dan kepentingannya lebih menyeluruh sehingga kepada beneficiary-nya. Dalam konteks ini, wakaf dapat diterapkan melalui platform pendidikan di peringkat sekolah menengah ataupun sekolah menengah dan sekolah rendah dan sekolah menengah, dan juga di universiti. Pihak yang berkenaan boleh mewartakan dalam majalah dan buku yang sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Dalam mengenal pasti keutamaan perwakafan dan beneficiary-nya, Dr. Wahbah Zuhaili telah menyatakan dalam bukunya, keutamaan dalam berwakaf haruslah meliputi sektor umum yang melibatkan aspek pendidikan dan kesihatan. Selain itu, Abu Zarha di dalam kitabnya ada mengatakan tidak terhad kepada pembinaan masjid dan tempat peribadatan
bahkan merangkumi semua bina ekonomi dan kemasyarakatan yang luas seperti amalan mewakafkan harta benda, tanah, wang sewaan tanah, pembinaan hospital, rumah anak yatim dan fakir miskin. Seterusnya, kita akan melihat kepada pengurusan dan pentadbiran wakaf di Malaysia. Pengurusan dan pentadbiran wakaf di Malaysia sedikit orang kata tu old school. Amalan pengurusan wakaf dilaksanakan mengikut pengalaman yang dilalui oleh individu. Wakaf melatih seorang mutawali, iaitu seorang yang pemimpin ketua kampung ataupun imam di kawasan tersebut. Ketua itu dipertanggungjawabkan untuk menguruskan aset wakaf tersebut. Dan pewakaf hanya mengatakan hasratnya melalui lisan sahaja. So, sistem ni orang kata tu kurang efisien lah dalam menguruskan harta wakaf, kerana dia tidak bertulis. Seharusnya pengurusan dan pentadbiran wakaf di Malaysia seharusnya mempunyai satu sistem yang teratur untuk bagi mewujudkan memaksimumkan penggunaan harta wakaf. Kita dapat lihat pengurusan aset wakaf telah dikanunkan dalam peruntukan undang-undang, dan ini telah mencipta mekanisme pengurusan aset wakaf yang lebih teratur dan rapi berbanding pengurusan yang dahulu. Contohnya dalam perkara 74/2 hal perkara Undang-Undang Persekutuan dan Negeri dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia mengatakan bahawa wakaf merupakan perkara di bawah bidang kuasa negeri berdasarkan peruntukan Perlembagaan Persekutuan tersebut. Majlis Agama Islam Negeri mempunyai kuasa untuk mengelola pembangunan aset wakaf di negeri masing-masing. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada cabaran pengurusan wakaf di Malaysia yang terbagi kepada 3. Yang pertama adalah undang-undang wakaf yang tidak selari. Undang-undang wakaf yang tidak selari maksudnya setiap negeri mempunyai set undang-undang yang berbeza dengan negeri yang lain. Ini akan mewujudkan ketidaksamaan dari segi pemahaman, tafsiran dan prosedur dan tata cara dalam menguruskan harta wakaf. Sebagai contoh ialah negeri-negeri seperti Selangor, Melaka dan Negeri Sembilan telah mempunyai peruntukan khas untuk pembangunan dan pengurusan wakaf. Jadi negeri ini akan ikut dan negeri lain akan berlainan pendapat, dan ini akan mewujudkan kecelaruan dalam pengurusan wakaf. Yang kedua adalah peruntukan perundangan, aspek pembangunan dan pengurusan wakaf. Masalah peruntukan dan perundangan aspek aspek pembangunan dan pengurusan wakaf hendaklah diuruskan dengan baik, dengan segera untuk diseragamkan secepat mungkin. Pada pandangan saya, pihak pengurusan Majlis Agama Islam Negeri memerlukan golongan profesional untuk membantu pengurusan wakaf agar ia lebih dinamis dan cekap. Seterusnya adalah faktor pendanaan bagi pembangunan wakaf. Aspek pendanaan memainkan peranan signifikan dalam sebarang usaha pembangunan, terutama melibatkan hartanah. Melibatkan hartanah. Lepas tu, dengan kekurangan pendanaan, kebanyakan projek-projek pembangunan akan tergendala dan terbengkalai jika faktor pendanaan dipandang serta. Sebagai contoh adalah kita dapat melihat kerajaan persekutuan meluluskan peruntukan sebanyak 256 juta menerusi rancangan Malaysia ke-9
dan rancangan Malaysia ke-10 bagi membangunkan projek wakaf di seluruh negara. Secara amnya, keperluan kewangan berkaitan pengurusan wakaf sepatutnya mendapatkan sumbangan daripada orang ramai dan dana daripada kerajaan. Okey, itu saja. Jadi seterusnya kita pergi kepada konsep suku. Jadi konsep suku ni adalah sebagai suatu entiti ataupun surat yang bernilai yang terdiri dari sebahagian ataupun keseluruhannya daripada kepemilikan harta yang bertujuan untuk mendapatkan hasil dalam kepemilikan tersebut. Jadi kalau kita nak pergi kepada dari sudut bahasa ataupun istilah suku tu sendiri, suku tu berasal daripada perkataan Arab iaitu sak yang bermaksud tunggal, dan perkataan suku ni ialah jamak yang bermaksud mirip ataupun sama. Maksud dekat sini dia sama dengan sijil biasa tu, tapi dia bernilai. Lebih kurang macam tu. Jadi apa pula wakaf suku? Jadi wakaf suku ni, suku wakaf dikeluarkan oleh institusi wakaf untuk mendapatkan pembiayaan. Jadi pembangunan wakaf yang dilaksanakan mestilah sesuatu yang boleh mendapatkan keuntungan, dan keuntungan akan dibagi sama rata mengikut persetujuan bersama melalui dua konsep iaitu pembiayaan dan pelaburan. Jadi kena adil lah dalam pemberian di antara dua orang. Jadi seterusnya pengaplikasian wakaf suku. Jadi konsep wakaf dalam suku merupakan sebuah pembaruan yang sistematik dan inovatif dalam memproduktifkan aset yang terdapat dalam wakaf yang tidak produktif di Malaysia. Jadi dekat sini apa yang saya boleh katakan adalah wakaf ni boleh diwujudkan dengan bantuan instrumen kewangan pasaran modal. Jadi pasaran modal ni ialah tempat di mana syarikat ataupun institusi boleh mendapatkan modal jangka masa panjang melalui instrumen kewangan seperti security dan sebagainya. Jadi instrumen kewangan ini sering ditukar di bursa saham untuk membolehkan pelabur mendapat semula dana pelaburan mereka atau membuat pelaburan baharu dengan membeli aset seperti saham, perniagaan dan juga bond. Jadi pihak berkuasa kawal selia pasaran modal telah dibentuk untuk menjamin bahawa hak dan perjalanan peserta pasaran modal dilindungi dan tiada penipuan berlaku. Jadi dalam pengaplikasian wakaf suku ni terdapat dua struktur utama. Yang pertama, wakaf yang dibangunkan sila menggunakan akad muamalat. Jadi dia mestilah tiada sifat yang mengharapkan daripada wakif ataupun wakil ataupun nazir, melainkan mengharapkan semata-mata kerana keredaan Allah SWT dan untuk kemaslahatan daripada hasil harta wakaf yang diuruskan melalui nazir. Jadi yang kedua, suku yang dibangun melalui akad muamalat seperti ijarah, tujuan akad yang berbeza yang menggunakan konsep wakaf diaplikasikan. Jadi untuk pembangunan aplikasi wakaf suku. Jadi untuk pembangunan wakaf suku pula, yang pertama, wakaf boleh diwujudkan dengan bantuan instrumen kewangan. Kat sini jadi dekat sini wakaf yang boleh diwujudkan dengan bantuan instrumen kewangan pasaran modal. Jadi instrumen kewangan pasaran modal ni membantu dalam masa yang sama. Wakaf ni sendiri diwujudkan bagi membantu pelancaran pelaburan ataupun pasaran modal pada masa kini. Jadi pasaran modal mempunyai pentadbiran yang berkesan dalam memberikan lebih banyak modal kepada sebahagian yang memerlukan. Jadi pasaran modal ni function dia adalah untuk memberi modal kepada sebahagian yang maksudnya dekat sini ada setengah syarikat wakaf, industri wakaf yang tidak mempunyai modal ataupun kata nak rolling duit tu tak cukup. Jadi dengan adanya pasaran modal ni, dia adalah salah satu platform yang boleh digunakan untuk menjana pendapatan, untuk rolling balik duit orang yang sebelum-sebelum ni, ataupun orang kata jadi backup kepada sumber pendapatan. Jadi seterusnya adalah sukuk musyarakah, juga boleh digunakan untuk menjaga harta wakaf. Dan yang terakhir adalah sukuk adalah alternatif
dan alat yang boleh digunakan untuk mengembangkan dan memelihara harta wakaf tanpa berusaha. Jadi dekat sini secara kesimpulannya boleh dikatakan bahawa sukuk adalah alternatif dan alat yang boleh digunakan untuk mengembangkan dan memelihara harta wakaf tanpa berusaha. Jadi ketersediaan instrumen sukuk itu sendiri dalam wakaf membolehkan institusi kewangan mewujudkan pembiayaan secara Islam dan patuh syariah. Kiranya secara orang kata syariah compliance. Maksudnya patuh syariah ikut. Jadi membolehkan mereka, jadi institusi kewangan juga membolehkan mereka membuat pelaburan dan mendapat pulangan. Jadi membolehkan institusi wakaf mengembangkan sumber kewangan mereka. Harta wakaf juga boleh digunakan sepenuhnya dengan menggunakan alat ini dan menggunakan ialah cara yang dikatakan tadi. Jadi saya rasa cukup sekadar itu keterangan dari pembimbing kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.